Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada Puan Faridah binti Cik Husin dan rakan sebenarnya lain. Kami dari kumpulan estetik ingin membincangkan seorang tokoh. Namun sebelum itu, mari kita mengenali ahli-ahli dalam kumpulan estetik. Ahli yang pertama ialah Daryl Onista Bating merangkap ketua kumpulan. Ahli yang kedua ialah Muhammad Afiq Kemal bin Zainuddin. Ahli yang ketiga adalah Tan Hui Yi. Ahli yang keempat ialah Muhammad Faris bin Muhammad Zafawi. Dan yang terakhir adalah Timothy Teh Yew Tim. Pada hari ini, kumpulan kami ingin membincangkan seorang tokoh yang disanjungi dan dikenali sehingga kini oleh masyarakat negara ini, iaitu Zainal Abidin bin Ahmad atau Zaba. Baiklah, mari kita mulakan dengan latar belakang Zainal Abidin bin Ahmad atau Zaba. Nama penuh beliau ialah Zainal Abidin bin Ahmad dan beliau mendapat gelaran Zaba. Beliau berketurunan Minangkabau dan beliau lahir pada tahun 1895 iaitu pada 16 September. Beliau dilahirkan di Jempol Negeri Sembilan dan menjadi seorang guru di Kolej Johor Bahru pada tahun 1916 sebagai kejayaan awal beliau. Terdapat banyak karya yang telah dihasilkan oleh Zainal Abidin bin Ahmad. Antara karya-karya tersebut ialah Tamasya Mandi Safar di Tanjung Kling. Yang kedua adalah Ilmu Bahasa Melayu yang ditulis pada tahun 1926. Karya ini penting sebagai sumber utama kepada sesiapa sahaja yang hendak mempelajari ilmu bahasa Melayu pada ketika itu. Karya yang ketiga adalah Rahsia Ejaan Jawi yang ditulis pada 1929 yang berperanan penting untuk memastikan tulisan Jawi tidak pupus terutamanya di semenanjung Tanah Melayu. Karya beliau yang keempat ialah Falsafah Takdir yang ditulis pada tahun 1932. Seterusnya, mari kita lihat pula apakah idea atau pemikiran Zaba. Idea atau pemikiran yang pertama yang dibawa oleh Zaba dari segi pendidikan adalah Zaba amat menekankan bahawa pendidikan itu sendiri mampu mengubah nasib masyarakat. Melalui pendidikan, kemajuan dan kecemerlangan bangsa dapat dijamin kerana wujudnya ahli pendidikan dalam masyarakat. Seterusnya, Zaba juga menyatakan bahawa konsep kerjasama perlu ada dalam masyarakat mengikut kepakaran masing-masing. Konsep kerjasama ini dapat mengurangkan sikap kebergantungan masyarakat kepada orang luar dan membuktikan masyarakat mampu bersatu dan maju. Idea dan pemikiran Zaba yang seterusnya adalah berkait dengan ekonomi. Ini dipetik sendiri dari kata-kata Zaba sendiri. Zaba menyatakan bahawa kekayaan sumber dan hasil bumi negara ini boleh jadikan modal untuk orang-orang Melayu bersaing dengan bangsa-bangsa lain. Mana yang cenderung pada berniaga dan bersaudagar, hantarlah belajar pada pasal perniagaan, peraturan dan sebagainya. Mana pula yang berkecenderungan terhadap kemahiran tukang menukang dan membuat barang-barang, berilah pula pelajaran pada perkara-perkara itu. Ini menunjukkan bahawa Zaba menginginkan rakyat untuk memahirkan diri dalam kemahiran sesuai dengan minat agar dapat memanfaatkan kekayaan hasil bumi dalam negara sekaligus dapat meningkatkan ekonomi bukan sahaja kepada orang Melayu tetapi pada negara itu sendiri. Kemudian, mari kita lihat pula pada sumbangan-sumbangan yang telah diberikan oleh Zaba. Antara sumbangan beliau yang penting ialah termasuk sistem ejaan Melayu. Beliau telah mula mengumpul senarai perkataan Melayu dalam tulisan Jawi. Beliau telah membantu menubuhkan sebuah pen Malayan Malay Literary Society yang matlamat utamanya ialah untuk menyatukan pelbagai kelainan sistem ejaan Melayu. Selain itu, beliau telah memulakan projek pensenaraian kata-kata dalam tulisan Jawi dan mengambil inisiatif menubuhkan sebuah persatuan yang salah satu matlamatnya ialah untuk menyeragamkan ejaan Jawi. Beliau juga merumuskan undang-undang ejaan Jawi dalam sebuah buku, Rahsia Ejaan Jawi. Di samping itu, Zaba jelas berpendirian bahawa bahasa adalah alat mengeluarkan fikiran. Zaba mengajar bukan setakat bahasa sahaja,
tetapi menanamkan semangat dan kedudukan bahasa Melayu itu sendiri. Yang terakhirnya ialah sumbangan beliau dalam linguistik. Walaupun Zaba berpendidikan Inggeris, tetapi beliau tetap berjuang gigih untuk memartabatkan bahasa Melayu sama seperti pejuang bahasa pada hari ini. Usaha dan sumbangan dapat menyemai bibit-bibit semangat cintakan negara dan bangsa Melayu untuk bebas dari kongkongan pemerintah tradisional dan kolonial British. Kemudian, mari kita tengok isu semasa yang boleh dikaitkan dengan idea dan pemikiran Zaba. Isu semasa yang pertama ialah jati diri dan kepribadian remaja kini semakin hilang. Pada masa ini, ramai remaja tidak mempunyai pegangan dan pendirian yang kuat, menyebabkan mereka tidak dapat menangkis pengaruh negatif. Sebaliknya, mereka mudah terpengaruh dengan budaya barat, maklumat dari internet dan raka sebaya dan terus melakukan perkara negatif yang di luar ajaran agama. Isu semasa yang kedua ialah isu penguasaan bahasa Melayu dalam kalangan pelajar. Hal ini dapat ditunjukkan kerana bahasa Melayu yang dikatakan semakin terpinggir dan pencemaran bahasa Melayu dalam kalangan pelajar. Jika diperhatikan, kita dapat lihat bukan semua rakyat Malaysia dapat bertutur dalam bahasa Melayu dengan lancar. Hal ini kerana terdapat persaingan dengan bahasa Inggeris yang kini digunakan secara meluas di seluruh dunia. Rakyat Malaysia lebih mengagung-agungkan bahasa Inggeris untuk berkomunikasi dengan orang lain dan menganggap tidak perlu untuk belajar bahasa Melayu. Isu masa yang terakhir ialah isu kemerosotan ekonomi negara Malaysia, terutamanya pada masa ini. Hal ini kerana kadar pengangguran telah semakin meningkat kerana ancaman COVID-19. Sebagai rumusannya, kita dapat lihat pengorbanan Zaba telah banyak memberi impak yang sangat besar kepada generasi, bukan sahaja generasi muda kini, tapi generasi masa lalu. Dan dari itu, semangat ciptakan negara dan juga bahasa Melayu juga akan dapat ditingkatkan. Beliau juga berjaya untuk mengembangkan lagi penguasaan bahasa Melayu dalam diri masyarakat. Oleh itu, kita sebagai rakyat Malaysia perlu memelihara dan mengamalkan bahasa kebangsaan kita. Rasa kesannya, identiti negara dapat terpelihara di samping menghargai jasa dan pengorbanan tokoh-tokoh dahulu seperti Zaba. Akhir kata, buku adalah jendela dunia. Sekian, terima kasih dari kami.